Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi lin-nabi wa alihi washabihi kiramil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبينا بجاه خاتم المرسلين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Ridwaniyah Kuala Kangsar, tuan-tuan imam, seterusnya sidang jemaah muslimin muslimat hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk bernapas, merasai nikmat hidup kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai nikmat zahir dan batin, supaya kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah memberi kesempatan kita bertemu pada malam ini dalam bicara tazkirah Ramadan. Menurut riwayat Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, perintah Allah SWT mewajibkan puasa bulan Ramadan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, iaitu selepas berlakunya peristiwa perubahan kiblat dari Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis, kemudian berpindah kiblat dalam sembahyang. Umat Islam diarahkan oleh Allah menghadap ke Kaabah, ke Masjidil Haram di Mekah pula, iaitu kira-kira 18 bulan selepas hijrah. 18 bulan selepas hijrah. Perintah Allah SWT mewajibkan puasa Ramadan ini diturunkan oleh Allah setelah umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW berjaya membentuk menjadi generasi golongan Al-Quran, generasi Al-Furqan. Setelah 13 tahun sahabat-sahabat Nabi dari Muhajirin dan Ansar menerima asuhan, menerima didikan di bawah bayangan Al-Quran, di bawah naungan Al-Quran, iaitu kira-kira 91 surah Al-Quran, surah-surah zaman Mekah, surah-surah Al-Makkiyah, untuk melahirkan generasi Al-Furqan yang menghayati ajaran Islam yang berasaskan sistem tauhid, iaitu ajaran Islam yang menitik beratkan hidup berpaksikan tauhid, iaitu pengabdian kepada Allah zahir dan batin. Kerana umat Islam telah diberi penekanan dalam prinsip hidup mereka, sebagaimana firman Allah
ayat 36 surah An-Nahl, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jtanibut taghut. Tiap-tiap umat Allah SWT utuskan para rasul untuk menyeru kaumnya supaya mengamalkan prinsip anibudullah, yaitu mengabdikan diri kepada Allah, hanya tunduk dan takut kepada Allah, wajtanibut taghut, dan hendaklah mengingkari taghut, hendaklah menjauhi taghut. Ini prinsip masyarakat Islam, masyarakat yang beriman kepada Allah, yang mana mereka hidup mereka berasaskan satu prinsip, iaitu prinsip anibudullah wajtanibut taghut, yakni prinsip mengabdikan diri kepada Allah zahir dan batin dan mengkafirkan taghut. Inilah hidup orang-orang yang beriman, cara hidup orang Islam yang diredai oleh Allah SWT sepanjang zaman sampailah hari kiamat. Kalau tidak ada prinsip ini, manusia itu tidak digolong sebagai hamba Allah lagi. Dia hamba kepada taghut. Dia mesti atas prinsip anibudullah wajtanibut taghut, yakni mengabdikan diri kepada Allah sahaja, dan serentak dengan itu hendaklah dia menentang taghut. Barulah sah imannya, sah Islamnya, barulah sah ibadat puasa bulan Ramadannya. Kalau tidak ada prinsip ini, kalau orang itu berpuasa juga, bukan puasa tapi mogok lapar, mogok lapar, macam prinsip Mahatma Karamchand Gandhi waktu dia menentang penjajah British di India. Dia menganjurkan pahaman Satyagraha, ya, cara nak lawan British dengan berlapar, tak makan tak minum, siang malam mogok lapar. Kerana apa? Kerana Mahatma Gandhi dia berpuasa tidak berasaskan kepada takwa, tidak berasaskan pada prinsip iman. Kerana prinsip iman, dia mesti mengikut ayat 36 surah An-Nahl, ya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Inilah prinsip semua rasul-rasul yang Allah utus, ya, 124,000 orang nabi, 313 orang rasul atas prinsip anibudullah wajtanibut taghut. Ya, dia semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah menyeru kaumnya masing-masing. Ya, kaum Nabi Adam, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah saudara-saudara. Apakah itu taghut? Taghut ialah iblis. Taghut ialah pemerintah yang tidak menegakkan hukum Allah secara menyeluruh. Mana-mana pemerintah yang menentang hukum Allah, mereka itu adalah golongan taghut. Jadi golongan taghut zaman Nabi Ibrahim, pemerintahnya namanya Namrud. Zaman Nabi Musa, taghut pemerintahnya ialah Fir'aun, Haman dan Korun. Taghut zaman Nabi Muhammad, pemerintah zaman itu Abu Lahab, Abu Jahal. Taghut zaman kita sekarang ni serah pada tuan-tuan, siapa yang go. Saudara-saudara, jadi atas prinsip inilah, ya, apabila Allah SWT mendidik umat Islam di bawah
didikan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 13 tahun umat Islam di zaman Mekah, kira-kira 91 surah Al-Quran, yaitu surah-surah Al-Makiyah yang diturunkan Allah di Mekah, adalah untuk melahirkan generasi Al-Furqan, generasi yang membezakan antara golongannya hak dengan yang batil. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian rahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat 185 surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan itu, bulan yang diwajibkan puasa itu ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada sekalian manusia, dan Al-Quran juga menjadi keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan Al-Quran juga yang membezakan di antara golongan yang hak dan golongan yang batil. Golongan Al-Furqan. Al-Furqan artinya perbezaan, golongan yang Allah Ta'ala bezakan. Dia bezakan golongan jahiliyah, golongan syirik. Ini golongan ikut parti Abu Lahab, Abu Jahal, iaitu parti kebangsaan Arab Bersatu namanya. Parti Arab, parti apa? Parti Arab Bersatu. United Arab, tengok, United Arab National Organization namanya. Ini golongan yang batil. Golongan yang batil adalah golongan jahiliyah, yang mana mereka ini bukan golongan yang beriman. Mereka golongan yang bertuhankan bangsa. Kepentingan mereka adalah dunia semata-mata. Mereka mengamalkan syirik, ajaran syirik. Mereka mengamalkan ajaran menyembah berhala-berhala, Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza. Mereka mengikut undang-undang peraturan Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza. Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza ni adalah pemimpin musyrikin zaman dulu. Sebab itu mereka setia dengan undang-undang Al-Lata, Lot Al-Lata, Lot Al-Uzza, Lot apa lagi? Lot Al-Mana namanya. Lot. Kalau ikutlah Lot ini yuk Raban Tabin. Faham ke ni? Ada tak dalam dunia ini ikut perlembagaan Lored? Ada tak? Itu termasuklah golongan jahiliyah Abu Lahab, Abu Jahal tadi. Kerana dalam Islam orang beriman, perlembagaannya ialah Al-Quran dan hadis. Dia tak boleh ambil yang lain. Kalau jadi orang beriman, orang Islam, perlembagaannya Quran dan hadis, sebagaimana yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan disyariatkan oleh Allah SWT setelah umat Islam mempunyai kekuatan iman, setelah umat Islam mempunyai kemantapan akidah, setelah mereka mengenal Allah, anibudullah, kemudian mereka mengenal siapakah tagut, wajatnibut tagut. Jadi Allah inilah Tuhan yang wajib dipatuhi segala perintahnya, mengerjakan segala yang Allah suruh, mengerjakan apa yang dilarang Allah, kerana Allah adalah Tuhan sekalian alam. Bila umat Nabi Muhammad, bila sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi bacakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir, yang mengurus sekalian alam. Jadi sahabat-sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar, terus beriman dengan Allah. Sesungguhnya semua perkara
semua pekerjaan mestilah mengikut peraturan Allah. Sebab Allah sebagai pengurus alam ini. Jadi semua urusan hidup manusia mesti bersumber dari Allah. Ya, hukum dari Allah, undang-undang dari Allah. Itulah namanya iman. Islam maknanya menyerah diri. Boleh faham tuan-tuan? Baik. Sebab itu Nabi Muhammad SAW bila sampai saja berhijrah dari Mekah ke Madinah, selepas 13 tahun Rasulullah berada di Mekah dan melahirkan sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul mantap imannya, iaitu terdiri daripada 86 orang muhajirin dan 314 orang Ansar. Macam mana boleh saya dapat angka ni? Ya, berapa ramai muhajirin, berapa ramai orang Ansar zaman permulaan Nabi menegakkan Islam, kerajaan Islam di Madinah? Kerana saya soal sendiri kepada tok guru saya, Profesor Dr. Haruddin Al-Hafiz, pada tahun 1992 di Komplek Islam Perak Darul Ridwan. Waktu dia buat kuliah anjuran Persatuan Ulama Malaysia Negeri Perak tahun 1992. Hari ini 2014. Berapa tahun dah tu? Berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun yang lalu saya soal Profesor Dr. Haruddin, berapa ramai sahabat Nabi dari Mekah berhijrah ke Madinah yang dinamakan orang muhajirin tu, Tuan Profesor, dan berapa ramaikah orang tempatan Madinah, Ansar, Aus dan Khazraj yang beriman bersama Nabi itu? Maka Profesor Dr. Haruddin mengatakan orang muhajirin yang bersama berhijrah dengan Nabi 86 orang, sementara orang Ansar yang menyambut kedatangan Nabi di Madinah, penduduk asal Madinah seramai 314 orang. Jumlah semua sekali berapa? Berapa jumlah? Saya nak tanya berapa jumlah? 86 campur 314 berapa? Lemah benar matematik ni. 400, mantap. 400. Dari 400 orang inilah yang berkorban, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyahut perintah Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ayat 20 surah At-Taubah. Bukan wawasan 20-20, ayat 20 saja. Ayat 20 surah At-Taubah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan sanggup mengorbankan harta benda dan nyawa mereka, kerana apa? Kerana menyahut perintah Allah untuk menegakkan sebuah negara Islam yang berdaulat di Madinah Al-Munawwarah. Allah Ta'ala jelaskan wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang berjaya, orang yang mendapat kemenangan yang besar. Jadi sebab itulah tuan-tuan, asas ataupun prinsip nak menegakkan sebuah negara Islam ni memerlukan para pendokong, para pejuang Islam yang mempunyai 3 ciri penting. Yang pertama, iman yang mantap. Kedua, hijrah. Ketiga, jihad. 3 elemen ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Iman menjadi asas untuk berhijrah dan menegakkan sebuah negara Islam.
Ya, iman sebagai asas untuk apa? Untuk ibadat, untuk bermuamalat, untuk munakahat, untuk menegakkan politik Islam, ekonomi Islam, negara Islam. Mesti asasnya iman. Nak puasa pun asasnya iman. Sebab itu ayat puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai sekalian orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Kalau masih lagi jahiliyah, masih lagi kafir, wajib ke puasa? Tak wajib. Kalau puasa juga mogok lapo. Ini dia, kena faham. Ini fakta sejarah. Kita baca sejarah Nabi. Ada kitab pada saya ni, nampak ni? Saya baca kitab. Saya tanya Profesor Dr. Harundin. Nak bagi mantap tu, kemah rasanya. Nak soal jawab. Bukan boleh main perkara ini. Kita tak mau puasa ikut-ikut. Pasal habis puasa? Kerana aku orang Islam, mak bapak aku Islam, puasa lah aku. Aku puasa juga sama. Tak mahu apa itu. Puasa mesti, ya, sebab perintah Allah diturunkan syariat puasa Ramadan selepas umat Islam mempunyai kekuatan akidah, kekuatan iman. Sebab itu perintah puasa dia tidak berlaku di zaman Mekah. Zaman Mekah, nak bereskan soal iman terlebih dahulu. Apa guna puasa kalau iman tak mantap, tak sempurna? Masih ragu-ragu dengan hukum hudud. Contohnya, puasa apa yuk? Betul tak betul? Dalam soal iman bukan boleh ragu-ragu. Cuba baca kitab Aqidatul Najin, kitab kuning tu. Barang siapa yang ada sifat zan, syak, waham, jahil, maka orang itu masih lagi kafir. Wah, jaga-jaga. Faham ke tu? Ini dia. Sebab itu bulan Ramadan, Al-Quran dan Lailatul Qadar, tiga perkara ini tidak boleh dipisah. Kerana Quran diturunkan bulan Ramadan. Quran ialah petunjuk, hudal linas, petunjuk sekalian manusia. Yang kedua, Quran itu menerangkan, menerangkan dengan sejelas-jelasnya semua peraturan-peraturan Allah, dalam pelbagai bidang hidup kita mesti dijelas, diterangkan, ditunjuk oleh Al-Quran. Bila Quran kata halal, kita boleh buat. Bila Quran kata haram, jangan buat. Boleh faham tak? Jangan melanggar batas-batas hukum Al-Quran. Kerana kehidupan orang beriman, Al-Quran adalah hukum yang tertinggi. Jadi hidup kita jangan bercanggah dengan peraturan-peraturan dalam Quran. Kalau bercanggah, sudah menjadi salah, terbabas, terpesong daripada cara hidup sistem tauhid yang Allah tetapkan, saudara-saudara. Kerana Islam adalah sistem tauhid. Kita hari ini keliru. Kita hari ini sistem demokrasi lah, sistem sekularisme lah, sistem nasionalisme, perkomunisme, sistem. Ini yang Abang Tebin ni. Keliru kita. Sebab itu jangan keliru, saudara-saudara. Dan yang ketiganya, Quran membezakan di antara hak dan batil.
Apa bezanya Komini dengan Islam? Komini tak ikut Quran, Islam ikut Quran. Apa beza sekuler dengan Islam? Sekuler tak ikut Quran, Islam ikut Quran. Siapanya ikut Quran? Namanya Islam. Kalau bercanggah hidupnya dengan peraturan Quran, masih lagi bukan Islam, kafir. Faham ke ni? Faham. Tengok ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat 185 surah Al-Baqarah. Saudara-saudara, ya, Quran menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Jadi semua kerajaan muka bumi ini, Amerika, kerajaan Arab bukan Arab termasuk Malaysia, wajib meletakkan ya Quran dan hadis sebagai perlembagaan tertinggi bagi negara. Jangan ambil perlembagaan yang lain. Kalau ambil perlembagaan lain, maka terkeluar daripada Islam. Faham ke tu? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat 85 surah Al-Imran. Dan barang siapa yang mengambil cara hidup lain daripada Islam, Allah tidak terima, maka di akhirat nanti mereka itu adalah golongan yang rugi aja hidup ya. Aku ni puasa, semayang tarawih, perlembagaan macam mana pakcik? Lock rate katanya. Mangko yuk, mangko jawab. Boleh faham ke ni? Jaga puasa, semayang tarawih, semayang tahajud, perlembagaan lock rate. Kalau Mesir lock kromo. Allah, habis. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ya, dia perintahkan Nabi Muhammad, terbiah umat kamu wahai Muhammad, peringkat Mekah 13 tahun ya, iaitu gunakanlah ayat-ayat surah Al-Makiyah 91 surah untuk melahirkan generasi yang beriman, yang bertakwa, yang mana mereka itu berbeza hidupnya dengan golongan-golongan yang batil. Siapa golongan batil? Golongan musyrikin Mekah di bawah kepimpinan kerajaan Abu Lahab, Abu Jahal. Golongan batil ni ada kerajaan juga, Abu Lahab, Abu Jahal namanya. Saudara-saudara, jadi nampak perbezaan. Nabi Muhammad ya memimpin sebuah parti Islam ya, yang mana hidup mereka, perlembagaan mereka berdasarkan petunjuk Allah ya, iaitu Quran sebagai huda linnas. Tak kira kamu orang Parsi, tak kira kamu orang Rom, tak kira kamu orang Yaman. Sebab itu sahabat Nabi dulu yang beriman di Mekah terdiri Salman Al-Farisi, orang Iran. Zaman Mekah sahabat Nabi terdiri Suhaib Ar-Rumi, orang Rom. Zaman sahabat Nabi di Mekah yang bersama dengan Nabi, yang beriman dengan Allah ya, terdiri daripada ya terdiri daripada sahabat-sahabat daripada Yaman. Itu dia saudara-saudara. Sahabat daripada Habasyi seperti Bilal bin Rabah dari Habasyi. Ya. Inilah saudaraku rahmati Allah. Jadi umat Islam ni tuan-tuan, dia datang dari pelbagai negara. Bila datang ke Mekah, bila dia cari agama yang benar, dia cari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajar mereka, iaitu petunjuk sekalian manusia ialah Al-Quran. Tak kira kamu bangsa ya, Yaman ke,
bangsa Iran ke, bangsa Rom ke, tetapi ingat, perlembagaan kita, petunjuk kita ya dalam hidup ini, kita wajib ikut Quran. Sebab itu Quran diterima oleh sahabat-sahabat Nabi berbilang-bilang bangsa, iaitu mereka terus mengabdikan diri kepada Allah dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan ya, sahabat-sahabat Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang beriman ini telah berjaya membentuk sebuah negara Islam di Madinah selepas 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. Dan mereka ini ya terdiri daripada 400 orang tadi, dan Rasulullah telah menjadikan Quran dan hadis sebagai perlembagaan tertinggi negara Islam Madinah. Yang mana Rasulullah SAW mewujudkan perlembagaan bertulis yang pertama, iaitu Misak Madinah ataupun Sahifah Madinah yang mengandungi 47 pasal. Inilah perlembagaan bertulis negara Islam yang pertama. Perlembagaan bertulis negara Islam yang pertama. Dalam buku saya ini disebutnya satu-satu perlembagaan bertulis itu ya, Sahifah Madinah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ya, ini permulaannya. Perlembagaan Islam negara Islam Madinah mengandungi 47 pasal. Pasal 1 sampai pasal 47 pasal. Masya Allah. Ini dianya. Perkara ini wajib diajar pada masyarakat. Jangan ajar semayang puasa saja. Biar masyarakat tahu perlembagaan Islam tu bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, apakah dia. Wajib tahu. Inilah perlembagaan negara Islam yang pertama. Apa bunyinya tuan-tuan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tadi ya. Hadzal kitab min Muhammadin Nabi Rasulullah bainal mu'minin wal muslimin. Mantap yuk, cakap Arab yuk. Saya terjemahkan makna Melayunya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pertama, inilah kitab piagam bertulis dari Muhammad Nabi dan juga Rasulullah demi untuk orang beriman dan orang Islam dari Quraisy dengan penduduk Yasrib, yaitu penduduk Ansar ya, dan orang-orang yang bersama mereka, lalu menyertai mereka dan berjihad bersama-sama mereka. Itu nombor 1. Jadi perlembagaan Islam pertama Madinah ni piagam bertulis. Inilah perlembagaan bertulis pertama dalam sejarah undang-undang dalam dunia. Saudara-saudara, di majunya ya pimpinan Nabi Muhammad sebagai rasul, apabila Nabi menegak negara Islam, terus menggubal satu perlembagaan bertulis yang lengkap, yang hebat ya. Yang kedua, perlembagaan Madinah yang kedua, pasal kedua, sesungguhnya mereka itu orang-orang Islam, Muhajirin dan Ansar, adalah satu umat berbeza dari manusia lain. Jadi orang Islam ni umat yang berbeza dengan manusia yang lain yang bukan Islam. Saudara-saudara, sebab itu Quran bagi tahu ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, umat Islam perlembagaannya Quran yang memberi petunjuk, memberi hidayah ke jalan yang lurus, yang betul. Dan umat Muhammad ialah Al-Furqan yang membezakan yang hak, yang batil. Sebab itu perlembagaan nombor 2 ni, sesungguhnya mereka umat Islam adalah satu umat yang berbeza dari manusia lain. Cara ibadat berbeza, akidah ibadat berbeza, cara nikah kahwin berbeza, cara politiknya berbeza, ekonominya berbeza, cara hidupnya berbeza, cara matinya berbeza, semuanya berbeza. Mana ada sama.
Saya tak tahulah kalau tuan-tuan satu Malaysia sama katanya. Dia berbeza. Saudara-saudara. Ya? Dari segi sudut akidah, umat Islam mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah dan menentang Taghut. Itulah bezanya. Sebab itu jangan marah orang beriman kalau dia menentang Yahudi, menentang Nasrani. Sebab Yahudi Nasrani itu Taghut. Faham ke tu? Kena faham. Kita tak boleh terima undang-undang Yahudi. Kita tak boleh terima undang-undang Barat. Tak boleh terima undang-undang Tokyo ke Jepun ke, walaupun dia maju. Sebab Jepun agama Shinto, menyembah matahari. Kita tak boleh ambil undang-undang dia, tak boleh. No way. Itulah bezanya Islam. Sebab nombor 2 Rasulullah bagi tahu, Perlembagaan Madinah meletakkan sesungguhnya umat Islam adalah satu umat berbeza dari manusia lain. Pose orang Islam tak sama dengan pose Hindu, pose Buddha, pose Yahudi, pose Kristian, tak sama. Semayang orang Islam berbeza dengan semayang orang lain. Semayang orang Kristian, orang Hindu, orang Buddha, sama ke semayang orang Islam? Lain. Begitu juga politik, orang Islam lain, orang kafir lain. Kalau sama je, apa hal? Faham ke ni? Kalau sebab itu kita kena baca Quran. Pak Imam baca Quran tadi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Mana imam tadi? Dalam surat tarawih tadi. Ada baca tak? Ada. Takkan tuan-tuan tak faham? Imam baca tadi. Solat tarawih tadi. Makmum senyap aja, sampai muslimat senyap aja. Faham ke maknanya? Ya ayyuhalladzina amanu, amanu juga. Wahai sekalian orang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Semua orang beriman ni dia masuk Islam, dia mematuhi seluruh hukum-hukumnya. Hukum ibadat, hukum muamalat, hukum munakahat, hukum jinayat, semuanya patuh. Ikut Quran, ikut hadis. Hukum jinayat, mencuri, potong tangan, sabit kesalahannya. Malaysia lah sana hukum tu. Haram, apa haram-haram? Pasal dasar beza. Kalau Islam nak masuk Islam, nak ambil Islam, kena ambil patuh semua hukumnya. Sebab tengok imam baca tadi. Imam baca tadi ayat 208 surah Al-Baqarah. Imam baca tadi 208 surah Al-Baqarah. Tanya Pak Imam, cek balik. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi seluruh hukum-hukum Allah. Wala tattabi'u khutus syaitan, dan jangan ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan apa dia? Iblis, Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud, Fir'aun, Qarun. Itu syaitan, syaitan manusia, syaitan jin. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Itulah bezanya. Barang siapa yang beriman, dia kena masuk Islam secara menyeluruh. Ambil Islam, ambil menyeluruh. Dia tak boleh ambil separuh-separuh. Kalau orang Islam ambil separuh-separuh, Allah Ta'ala belum perintahkan puasa lagi. Jangan puasa lagi. Kalau puasa tak sah lagi. Ya rugi je. Mogok lapor namanya. Sebab golongan yang ambil Islam separuh-separuh, mereka itu golongan syaitan.
Allah sebut dalam Quran 208 surah Al-Baqarah. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, haji cara Islam, nikah kahwin cara Islam. Ya. Kemudian hukum jenayah ikut lokrit. Mangko jawab. Udah jadi golongan syaitan. Quran bagi tahu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Kalau nak masuk Islam, masuk keseluruhannya. Dia tidak boleh tolak satu hukum sekali. Satu hukum tak boleh tolak. Tak boleh ragu-ragu satu hukum. Ragu-ragu pun tak boleh. Syak pun tak boleh. Macam kita semayang, kita syak dalam semayang. Aku ni ada wuduk ke tak ada wuduk? Ada wuduk tak ada wuduk? Udah batal ke belum? Batal ke belum? Jawabnya batal jawabnya. Pergilah ambil, ayo semayang. Jangan ragu-ragu. Soal iman Islam mesti jazam, pasti dan tetap. Jangan ragu-ragu. Ini soal akidah, jangan main-main. Saudaraku hormati Allah. Jadi bila umat Islam telah yakin Allah sebagai Rabb Tuhannya, mereka yakin Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, dan mereka yakin Islam sebagai ad-din, maka mereka sanggup berhijrah ke Madinah untuk semata-mata untuk nak buat negara Islam, nak tegakkan negara Islam. Bila negara Islam sudah laksanakan, maka Rasulullah pun, ya, Rasulullah dilantik sebagai ketua negara. Tadanya dalam kitab saya ni, ya, Rasulullah sebagai ketua negara. Itu dia. Bumi Madinah sebagai bumi yang pertama menegakkan negara Islam. Nombor 2, rakyatnya ialah para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, serta orang-orang bukan Islam yang bersedia untuk menjadi rakyat negara Islam Madinah. Bagi orang-orang yang tidak bersedia menjadi rakyat negara Islam Madinah, mereka boleh keluar dari bumi Madinah. Bumi Allah luas. Mana-mana rakyat penduduk Madinah yang tidak bersedia menjadi warga negara Islam Madinah, tidak bersedia menjadikan Madinah sebuah negara Islam, tidak bersedia menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin, mereka itu boleh keluar dari bumi Madinah. Get out. Jelas tak jelas? Pada masa itu orang Islam baru 400 orang. Dalam ini pun 400 orang. Ni dalam masjid ni. Ada 400 ni? Tak ada. Ada tak ada? Ada yang 400 campur muslimat, campur kanak-kanak belakang tu. Banyak penuh belakang tu. Pasal apa duduk belakang pula tu? Panas? Aircon tu. Kalau bandingkan hari ini kita 400 orang, ya, di peringkat keriah masjid Kuala Kangsar ni pun tak mampu mendolatkan Islam sebagai negara, dalam negara. Betul tak betul? Setakat sembahyang boleh lah, setakat puasa boleh, setakat haji boleh, tapi nak meletakkan perlembagaan negara Quran dan hadis boleh? Pasal apa tak boleh? Pasal apa? Ini dia. Ini amanah tanggungjawab tiap-tiap orang, saudara-saudara. Sebab itu rakyat Madinah yang menjadi pendukung negara Islam yang pertama ialah terdiri pada para sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin 86 orang, orang Ansar 314 orang. Siapa kata? Profesor Harundin kata. Saya ada orangnya tuan, Profesor Dr. Harundin. Cuba tengok kitabnya, kitab Manusia dan Islam yang dikeluarkan oleh Polis Muka Aman Kuala Lumpur, muka surat 90.
Ya, Nabi Muhammad dengan 400 orang pengikutnya telah berjaya negak negara Islam. Coba baca kitab tu. 400 orang. Sama yang kata saya tadi. Oh, cantik tuan-tuan. Itu dia. Ya, tetapi orang yang 400 orang Islam ni mempunyai kualiti iman yang mantap, yang kuat. Saudara-saudara, mereka sanggup mati kerana iman, kerana Islam. Sebab itu Sumayyah, wanita pertama Islam di Mekah, mati syahid, dibunuh oleh Abu Jahal. Kerana apa? Kerana iman, kerana Islam. Itu aja. Jadi orang yang mula-mula mati syahid seorang wanita, seorang muslimat, hebat muslimat. Kalah lelaki weh. Jadi orang manusia, orang Islam yang pertama mati syahid, ya, zaman Mekah ialah Sumayyah, ibu kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ya, Ammar bin Yasir dan bapa Yasir dan ibunya Sumayyah ditangkap dan disiksa oleh Abu Jahal. Abu Jahal ialah timbalan Perdana Menteri Mekah. Kuat pahaman asabiyahnya, kebangsaan Arabnya. Barang siapa yang ikut Muhammad dan menolak kepimpinan kerajaan Abu Lahab, orang itu akan ditangkap dan disiksa, bahkan dibunuh sehingga syahid. Boleh faham tu? Itu dia saudara-saudara. Lagu ni ada dinyanyikan oleh kumpulan Hijaz. Sumayyah, Sumayyah, Sumayyah. Ada nasyidnya. Ada tak? Ada. Baca nasyid itu, lagukan nasyid itu. Sumayyah, Sumayyah. Ini jangan lagu Oh Fatimah Ramli buat apa? Sumayyah, wanita pertama syahid. Dalam apa? Mempertahankan akidah saja. Masalah masa itu belum lagi semayang. Semayang belum diwajibkan lagi pada masa itu. Puasa Ramadan pun belum diwajibkan lagi. Tapi Sumayyah wanita pertama syahid dalam mempertahankan iman, saudara-saudara. Baik. Jadi Nabi cukup tegas soal kepimpinan, soal negara Islam. Mana-mana rakyat yang tidak bersedia menerima negara Madinah sebagai negara Islam, tidak bersedia menerima kepimpinan Rasulullah sebagai ketua negara pertama kerajaan Islam Madinah, mana-mana rakyat yang tidak bersedia menerima Quran dan hadis sebagai perlembagaan negara, mereka itu boleh keluar dari bumi Madinah. Get out. Tegas tak tegas? Tegas ke Nabi ni? Nabi umat tegas. Bukan macam kita. Kalau kita tak dapat pengundi orang bukan Islam, kacau lah kita. Bila kita nak merentah, itu tengin membangang namanya. Bacalah sejarah dulu. Nabi Muhammad tengok. Bagi orang-orang yang tidak bersedia, mereka boleh keluar dari bumi Madinah. Kata orang putihnya, get out. Bumi Allah luas. Mana-mana orang Cina tak mau terima hudud, get out. Pergi balik ke Cina balik. Mudah je. Sudah yuk. Saya baca kitab. Tengok ni kitab ni. Saya baca. Mana-mana orang Melayu tak mau terima hukum hudud, hukum Islam, hukum Allah, get out. Pergi ke mana pula? Pergi mana? Hei, orang Melayu. Masuk hutan. Hutan pun mana juga? Islam juga. Sudah. Susah tuan-tuan, jangan main. Jangan main perkara ni. Kalau ikut Nabi lah. Ikut Nabi. Cara pimpinan Nabi, negara Islam yang pertama Nabi Muhammad tegak, Madinah. Tengok. Nombor 3, pemimpin. Pemimpin negara Islam Madinah ialah Rasulullah SAW sendiri.
yang dipilih oleh Allah SWT. Allah yang pilih Nabi Muhammad menjadi Rasul, dan Nabi Muhammad juga menjadi pemimpin ketua negara Islam yang pertama di bumi Madinah Al-Munawwarah. Faham tak? Nabi Muhammad tidak dipilih secara demokrasi. Kalau demokrasi ini payah tuan-tuan. Kena bilang undi lah, kena kempen lah. Kadang-kadang kalah satu undi, mangko. Kalau satu undi tak jadi tak dapat jadi pemimpin. Betul tak ada? Walaupun dia Pak Imam masjid ini lawan dengan Cina itu kafir, Pak Imam kalau satu undi mangko Pak Imam. Itu sistem sekuler, sistem barat. Tetapi tengok pemimpin negara Islam Madinah, yaitu Rasulullah SAW sendiri yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik tak cantik? Cantik. Nomor 4, perlembagaan. Ya, kita dah bincang tadi. Syarat untuk menegakkan negara Islam ada 3 tadi. Jadi Madinah sudah sempurna syarat itu. Ya, yang pertama bumi negara Islam tu Madinah. Yang kedua rakyat. Rakyatnya Muhajirin dan Ansar dan bukan Islam yang setia dengan pimpinan Islam Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga pemimpin. Pemimpin negara Islam iaitu Rasulullah SAW sendiri yang dipilih oleh Allah, yang lantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 4, perlembagaan. Apakah perlembagaan negara Islam Madinah? Iaitu Al-Quran dan Hadis, di mana Quran dan Hadis merupakan bahan rujukan yang kaya dan lebih dari peluang sebuah perlembagaan. Jadi perlembagaan negara Islam Madinah, Quran dan Hadis. Lalu Rasulullah menggubal 47 pasal undang-undang bertulis Madinah yang berdasarkan Quran dan Hadis. Yang kelima, kedaulatan atau kepribadian saksiah maknawiyah sebagai sebuah negara Islam yang wujud dengan ketinggian Islam itu sendiri, meletakkan, mendaulatkan Al-Quran dan As-Sunnah, meletakkan Islam sebagai dasar. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam adalah agama yang paling tinggi. Mana-mana sistem cara hidup yang lain daripada Islam hendaklah diruntuhkan, hendaklah dibuang. Mana yang bercanggah hendaklah dibuang. Inilah negara Islam pertama di Madinah, mempunyai 5 syarat yang cukup, yang cukup mantap, yang Allah Ta'ala restu saudara-saudara. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jadi selepas aja Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menegakkan Islam, semayang pun dah mantap 5 waktu sehari semalam, barulah turunnya perintah wajib puasa bulan Ramadan. Itu dah faham ke tu? Tujuannya untuk melahirkan generasi Al-Quran yang bertakwa, yang sentiasa cintakan Allah, cintakan Rasul, cinta ke Islam. Jadi meletakkan cinta pada Allah, Rasul dan Islam nombor 1. Itulah dasar prioriti cinta. Umat Islam yang bertakwa meletakkan cintanya kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam sebagai cara hidup yang Allah redha. Dan mereka ini bersedia bukan saja setakat puasa bulan Ramadan, menahan diri lapar dan dahaga. Mereka itu juga bersedia menerima perintah-perintah Allah dan melaksanakannya, termasuklah pada bulan itu juga, bulan Ramadan itu juga. Bulan Ramadan tahun pertama disyariatkan puasa, iaitu pada 17 hari bulan Ramadan tahun 2 Hijrah berlakunya pula perang Badar, iaitu perang Badar, yang mana peperangan di antara tentera musyrikin Mekah pimpinan Abu Jahal yang membawa tentera seramai 1,300 orang, lengkap dengan kelengkapan perang yang canggih, kemudian berdepan dengan tentera Islam yang sangat sikit
jumlahnya yaitu 313 orang sahaja. Nah, jadi inilah hakikat ya puasa bulan Ramadan ini. Satu ujian yang besar bagi umat Muhammad SAW untuk berjihad pada jalan Allah. Ya, antaranya mempertahankan Islam sebagai adil, mempertahankan kepimpinan Rasulullah di Madinah. Kemudian mereka bersedia menghadapi musuh dari dalam, musuh dari luar dengan jihad fi sabilillah walaupun tak ramai. Jadi dalam pada 17 hari bulan Ramadan tahun 2 Hijrah, umat Islam diserang oleh tentera Abu Jahal, musyrikin Mekah yang mempunyai kelengkapan tentera 1,300 orang. Kepung Madinah, Masya Allah. Akhirnya berlaku peperangan, tapi tak seimbang. Tentera Islam 313 lawan tentera musyrikin Abu Jahal 1,300. Sebab itu orang yang beriman, yang diterbiah dengan iman, terbiah dengan puasa Ramadan, dengan semayang 5 waktu sehari semalam, ya, mereka ini generasi Al-Quran, generasi Al-Furqan. Mereka ini benar-benar mantap imannya, dan mereka bersedia berkorban dengan harta dan nyawa untuk mempertahankan negara Islam Madinah dari diceroboh oleh musuh dari dalam, musuh dari luar. Yang perang yang pertama ialah perang Badar. Sebab itulah Badar Al-Kubra ni berlaku dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan. Sebab itu kita menyambut 17 Ramadan, hari nuzul Quran, dan hari itulah juga ya Badal Al-Kubra, Ghazwatul Badal Al-Kubra. Ya, akhirnya dengan pertolongan Allah, Nabi Muhammad dan tentera Islam berjaya dalam perang itu. Abu Jahal dan 11 orang menteri kanannya terbunuh dalam perang Badar, bersama dengan 70 orang yang lain terbunuh. Umat Islam terkorban 14 orang sebagai syahid. Syahid Badar. Hebat tak hebat? Allah memberi kemenangan. Siapa kata ya orang Islam walaupun jumlahnya sikit, siapa kata tak boleh menang? Sebenarnya menang. Tapi kalau ikut sistem pilihan raya, mangko lah yuk. 313 lawan 1,300. Bila bilang menang 1,300. Tapi di sisi Islam, di sisi Allah tak ada. Yang beriman tu yang menang. 313 menang. Menang dunia, menang di akhirat. Dua-dua menang yuk. Siapa kata kalah? Tak kalah. Tetap menang. Faham ke tu? Alah faham, tak ada tangan. Udah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa 'anil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyina bijahi khatimul mursalin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bismillah
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فرد ولا في السماء والسميع عليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.